Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS malam ini bersama saya Lukman Muhammad dan rakan penyampai saya. Saya Priscilla John, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Mayat seorang lelaki ditemui terapung di Sungai Tabuan. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia Kapit dijangka beroperasi 10 Mei ini. Sarawak masih catat 3 angka kes positif COVID-19 sementara 3 rumah panjang dikenakan PKPD. Mayat seorang lelaki dewasa dijumpai terapung di tebing Sungai Tabuan, Kuching. Menurut Ketua Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Ardiman Shah, pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat tersebut pada jam 11.50 pagi Sabtu. Susulan itu, beberapa anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya digerakkan ke lokasi kejadian. Satu pasukan daripada Balai Bomba Tabuan Jaya telah diarahkan ke kawasan berhampiran dengan Viva City lah, yang mana kita membantu pihak polis mengeluarkan seorang mangsa lelaki lengkap berpakaian daripada tebing sungai, dan kita telah serahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya lah. Penemuan tersebut turut disahkan Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani. Katanya siasatan lanjut masih dijalankan. Mayat telah dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak HUS untuk tindakan selanjutnya. Bagi memastikan tiada pihak yang melanggar prosedur operasi standard SOP serta memastikan pergerakan trafik berjalan lancar, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JASPT Sarawak melancarkan op rentas sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri bermula 10 hingga 16 Mei ini. Superintendent Alexander Nagacabu berkata selain membuat rondaan, pihaknya turut akan mengadakan sekatan jalan raya di beberapa lokasi di seluruh negeri. Sekatan jalan raya dibuat adalah untuk memastikan tiada individu yang merentas daerah dan merentas zon tanpa permit polis atau tanpa sebab yang dibenarkan, iaitu berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Sasaran operasi adalah untuk mengambil tindakan ke atas kesalahan-kesalahan utama yang menjadi penyumbang kemalangan jalan raya seperti memandu melebihi had laju, memotong garisan berkembar, tidak mematuhi lampu isyarat, memotong barisan kenderaan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan semua kesalahan berkaitan motosikal. Antara lokasi yang akan diperketatkan penguatkuasaan adalah seperti di kawasan terminal bas, pusat beli belah, sempadan daerah atau zon sepanjang laluan utama di negeri ini. Tegas Alexan, polis tidak akan berkompromi dan tindakan tegas akan dikenakan berlandaskan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kapit dijangka akan memulakan operasinya pada 10 Mei ini. Operasinya turut dibantu kaki tangan perubatan dari Hospital Daerah Kapit. Hospital Medan ATM akan berfungsi sebagai tempat rawatan bagi pesakit bukan kes COVID-19 dan ia berkemampuan menempatkan 40 katil dan pesakit pada satu-satu masa. Ia merupakan yang kedua setelah kejayaan pengoperasian Hospital Medan ATM di Tawau, Sabah. Menurut Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Zulkifli Mustafa, 1 Division amat komited memberikan bantuan sewajarnya kepada mana-mana pihak yang memerlukan. Malah, tawaran bantuan penubuhan Hospital Medan ATM oleh Panglima Angkatan Tentera kepada Kerajaan Sarawak membuktikan bahawa ATM sentiasa mengambil berat tentang perkembangan semasa ancaman COVID-19 yang semakin meningkat di seluruh negara. Justru beliau berharap agar penubuhan Hospital Medan ATM Kapit ini dapat memulihkan semangat penduduk setempat yang terkesan serta mengembalikan Kapit kepada kawasan zon hijau bebas dari jangkitan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengarahkan 3 lagi kawasan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. 3 kawasan tersebut adalah Rumah Boniface Manggi, Rumah Tatom dan Rumah Andin.
PKPD di ketiga-tiga kawasan tersebut akan dikontkasakan bermula 10 hingga 23 Mei 2021. Sementara itu, sebanyak 479 kes baru positif COVID-19 dilaporkan dengan 324 atau 67.24% daripadanya dikesan di daerah Sibu, Bintulu dan Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 34,706 kes. 6 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan pada Sabtu. Ia menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 207 orang. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, menasihati orang ramai, terutamanya di Sarawak, agar sentiasa patuh dengan garis panduan prosedur operasi standard SOP ketika meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Masa kita meraihkan sambutan Hari Raya ini, kita pastikan kita terus mematuhi setiap garis panduan yang disediakan. Contohnya, kita menjaga penjarakan fizikal sama kita. Kita elakkan daripada ada sentuhan fizikal. Semua orang mesti menggunakan face mask. Lepas tu, tuan rumah menyediakan hand sanitizer dan kita sentiasa membasuh tangan dan beberapa garis panduan lain untuk memastikan bahawa kita dapat menjaga keselamatan kita sendiri, menjaga keselamatan keluarga kita, kawan-kawan, sahabat andai dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sumbangan Ramadan Aidilfitri Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dengan kerjasama CIMB Malaysia IADIM. Tahun ini, tambahnya umat Islam di Sarawak dibenarkan menyambut Hari Raya selama 3 hari iaitu 1 hingga 3 Syawal serta rumah terbuka tidak dibenarkan. Pada majlis terbabit, 50 keluarga terpilih daripada 5 kampung iaitu Kampung Temedak, Kampung Telaga Air, Kampung Sibu Laut, Kampung Sungai Awur dan Kampung Temenggung telah menerima bantuan. Bantuan adalah berupa barang dapur, bekalan makanan asas dan wang tunai. Alhamdulillah pada tahun ini umat Islam di Sarawak ini telah pun diberi kebenaran untuk meraihkan Hari Raya. Kalau tahun lepas tidak dibenarkan, tapi tahun ini dibenarkan. Tapi hanya untuk setakat ini 3 hari iaitu 1 sehingga 3 Syawal. Dan kita hanya diberi kebenaran untuk meraihkan sambutan Hari Raya ini bersama dengan ahli keluarga kita saja. Dan acara rumah terbuka tidak dibenarkan. Garis panduan baharu yang dikeluarkan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuka semangat baharu buat semua yang menyambut perayaan Aidilfitri. Ini kerana garis panduan kali ini adalah lebih baik berbanding tahun lepas dengan adanya sedikit kelonggaran seperti kebenaran ziarah bermula 1 hingga 3 Syawal. Dengan SOP baru tu, ya wajarlah untuk keluarga yang si dapat beraya tahun lepas. Sebab anak-anak tidak di pantauan. Bagaimanapun, masih ada dalam kalangan yang memilih untuk mengehatkan aktiviti kunjung-mengunjung, lebih-lebih lagi dengan kes COVID-19 yang semakin meningkat di Sarawak. Benda diberi kelonggaran macam tu, guna sebaik mungkin tapi better janganlah pergi ke tempat jauh-jauh. Kita pun tahu kita dari sini, kita kena ke apakah. Better stay dengan family je. Yang mana yang dekat-dekatan je lah, yang mana sebelah rumah ke, pindah keluarga yang terdekat. Okey lah. Ya, pasti lah. Yang ada orang semua datang juga bah, yang mana jauh. Takut juga. Susahnya. Terdahulu, JPBN Sarawak membenarkan aktiviti ziarah Hari Raya Aidilfitri dari 1 sehinggalah 3 Syawal dengan kehadiran dihadkan kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Perkembangan seterusnya. Sebanyak 150,597 pencari kerja berjaya mendapat pekerjaan melalui 12 program yang dilaksanakan kerajaan setakat 23 April lepas. Kejayaan itu melebihi jumlah unjuran kumulatif setakat bulan April 2021 dengan sasaran kerajaan mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bagi tahun 2021. Usaha kerajaan meningkatkan pelaburan dalam negara berjaya mewujudkan 33,907 pekerjaan baharu dan 76% daripadanya adalah dalam kategori mahir dan separuh mahir. Beliau berkata demikian melalui hantaran di Facebook rasminya pada Sabtu. Beliau turut mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Pekerjaan Negara NEC yang diadakan secara persidangan video.
Pada mesyuarat itu, Perdana Menteri dimaklumkan secara terperinci berkaitan inisiatif pengekalan dan penjanaan pekerjaan di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi. Mesyuarat juga dimaklumkan berkenaan isu dan cabaran pekerjaan dalam sektor tidak formal. Hasil daripada 6,202 program libat urus yang dijalankan, bilangan orang bekerja sendiri OBS termasuk pekerja gig yang mendapat perlindungan sosial dari PEKESO menunjukkan peningkatan daripada 71,000 pada tahun 2019 kepada 81,000 orang pada tahun 2020 dan yang terkini 142,000 orang pada tahun 2021. Sementara itu, pihak Grab Malaysia telah membentangkan strategi memperkasakan ekonomi domestik melalui proses digitalisasi dengan 4 program perintis dicadangkan yang mampu menyediakan lebih 35,000 peluang menjana pendapatan dalam e-hailing, golongan orang kurang upaya OKU, peniaga di pasar awam serta perusahaan makanan dan minuman. Beliau mengambil maklum kesukaran golongan OKU dan rentan dalam mendapatkan akses peluang penjanaan pendapatan. Semua permis atau lokasi yang disenaraikan dalam sistem amaran awal iaitu Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE bukanlah satu kluster yang telah disahkan sebagai kluster penyebaran COVID-19. Sebaliknya, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, semua premis yang disenaraikan itu adalah premis berpotensi menjadi kluster sekiranya tiada tindakan awalan diambil. Premis yang tersenarai di bawah HIDE adalah berbeza daripada senarai kluster yang dilaporkan setiap hari oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Premis yang tersenarai dalam HIDE tidak perlu ditutup kecuali jika diarahkan pihak berkuasa. Baru-baru ini, Khairi mengumumkan kerajaan bersetuju menyenaraikan semua premis yang mempunyai risiko penularan COVID-19 dalam sistem HIDE bermula Jumaat. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan satu lagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara setakat ini. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan sebaliknya meneruskan perintah itu secara bersasar. Pelaksanaan PKP bersasar akan dilakukan mengikut sistem Hotspot Identification for Dynamic Engagement yang boleh menunjukkan kawasan tertentu dengan penularan kes yang besar COVID-19 untuk dikenakan PKP. Namun menurut Ismail Sabri, pelbagai kemungkinan boleh berlaku kerana mengikut data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jika tiada intervensi daripada kerajaan, kes boleh mencecah sehingga lebih 5,000 selepas raya dan boleh meningkat sehingga 10,000 kes pada Julai dan Ogos. Sama-sama merasa itu Matlamat Persatuan Melanau Sibu PMS menerusi program sedekah iftar Ramadan dalam menyantuni insan-insan yang kurang berkemampuan untuk membeli dan merasai juadah berbuka puasa sama seperti umat Islam lain. Pengerusinya Muhammad Anis Ili berkata, program tersebut bermula sejak Ramadan tahun lalu dan tahun ini merupakan tahun kedua penganjuran program sedemikian. Sedekah iftar Ramadan iaitu ianya ditubuhkan mulai daripada tahun lepas, iaitu Ramadan tahun lepas, dan kini ianya masuk tahun yang kedua lah kita mengadakan iftar Ramadan tu, dan dianjurkan oleh Persatuan Melanau Sibu. Jadi khususnya untuk memberi peluang kepada saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita untuk sama-sama merasai berbuka puasa seperti yang kita alami setiap petang lah ataupun setiap hari. Sedekah iftar Ramadan diadakan setiap hari sepanjang bulan Ramadan dengan mengedarkan juadah berbuka ke beberapa kawasan sasaran yang sudah dikenal pasti di sekitar Sibu. Ramadan ini akan bermula daripada 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan. Jadi maknanya dalam tempoh 1 bulan lah. Jadi kita akan laksanakan pada setiap hari dan mengikut tempat masing-masing lah. Sebagai contohnya, kita akan hantar ke Bahagia Jaya Tekuk, lepas tu kita akan hantar ke Nangkap Baring, kemudian kita akan hantar ke Perumahan Permai, Kampung Jeria, Kampung Sentosa Salim, dan juga kita akan hantar ke Perumahan Sukun dan juga ke Muyang.
dan akhir sekali ke Sibujaya. Jadi ianya akan berulang-ulang seperti berulang-ulanglah setiap minggu. Juadah yang disediakan setiap hari juga berbeza dan penyediaannya setakat ini hanya menggunakan dana dari ahli PMS sendiri. Bagi penerima, sudah tentu dengan adanya bantuan seperti ini, ia sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Terima kasihlah Pak Cik Mutab, terima kasih dengan kumpulan kita orang dah atas sumbangan serba sedikit dengan kebutuhan Pak Cik lah. Saya bulan Ramadan dulu lah. Nama itu serba sedikit untuk orang yang rezeki kesusahan daripada kehidupan harian lah. Jadi perusahaan kami tu banyak-banyak rasa berbangga lah. Rasa sedih pun ada, rasa gembira pun ada. Jadi saya dapat nak terucap lah. Bila kami menerima yang benar tu lah. Jadi kami mengucap ribuan-ribuan terima kasih lah kepada yang apa tu PMS tu, Persatuan PMS tu kena sampai ke rumah kami tu. Ini Datuk, sedekah Datuk lah. Hanya menggunakan 5 bahan sahaja, kuih takir atau kuih perahu sering menjadi rebutan menjelang Ramadan di Sarawak. Biarpun bahan-bahannya mudah untuk didapati, namun sebenarnya air tangan si pembuat merupakan keperluan utama. Bererti tidak semua berkemahiran membuat kuih takir. Nariah Seli, generasi kedua pelapis kuih takir terkenal di Bintangor, Sarike, bangga mewarisi legasi datuknya. Mana tidaknya, kuih takir air tangannya sentiasa mendapat sambutan. Ada juga kami nak ngambil tempah orang, tapi si banyak molah ni ayah daunnya kami si kabeh pauknya si larat kami molah. Nampak mudah dengan penggunaan bahan seperti tepung beras, pati santan, gula apung, daun pandan dan garam. Namun jelas Nariah bagi mereka yang pertama kali membuat kuih ini pasti berdepan kesukaran, terutama menghasilkan perahunya. Adunan ramuan itu katanya lagi harus dimasak terlebih dahulu dan setelah masak, ia kemudiannya dimasukkan ke dalam perahu sebelum dikukus sehingga selesai. Kami start nolah dari pukul 7. Pukul 7 ya siap nak. Lalu tu kukus. Dah kukus ya. Dahnya masak susun dalam bakul. Simpan di bayar. Kelak orang dah beli. Harganya si gek ya. Si biji 50 sen. Kami si jual mahal lah. Si dapat jual mahal. Walaupun barang tu mahal. Kita beli nak. Siapa jual mahal. Kita si tahu orang lain banyak maulah. Bukan kami seorang aja. Sebagai orang lama, Nariah turut menzahirkan kebimbangannya seandainya suatu hari nanti kuih tradisional itu hanya tinggal nama, berikutan tiada lagi generasi pewaris yang mengusahakannya. Kuih kelupis antara juadah tradisi semasa Hari Raya tidak dilupakan buat Hasimah Mohsen dan keluarganya. Dibesarkan dengan asas pembuatan kelupis dari ibunya, beliau nekat untuk meneruskan tradisi itu bagi anak-anak dan generasi seterusnya. Kata Hashimah, walaupun bahan pembuatannya seperti daun palas amat sukar untuk didapati, tidak memutuskan semangatnya untuk menghasil dan menjual kelupis. Bermula pada tahun 2005, minatnya terhadap pembuatan kuih ini dijadikan sumber pendapatan setiap kali menjelang perayaan. Lupis tu sebenarnya mak kami yang minat mula tu dulu. Jadi kami dari kecil memang sudah diasaskan dengan kelupis setiap hari raya. Jadi apabila masa tu kami dengan kelupis lah. Sebab ialah timbul rasa nak mendagangkan kelupis. Untuk tahun ini sahaja, beliau telah mendapat tempahan hampir 8,000 biji kelupis dengan harga RM15 untuk 4 biji. Penghasilannya hanya fokus pada hari perayaan kerana kesukaran mendapatkan daunnya yang daripada hasil hutan. Pisang ada daun tu memang susah. Kami ambil untuk waktu perayaan, hari raya, raya korban, gawai.
Penyediaan kelupis terlihat mudah, namun hakikatnya ia perlu melalui proses pengukusan selama 1 hingga sejam setengah bergantung kepada beras pulut yang digunakan. Beliau berkata beras pulut yang sudah dicuci sehingga bersih digaul bersama santan yang sudah dimasak. Namun bagi Hashimah, keistimewaan kelupis yang tersendiri membuatkan kuih itu amat diidam-idamkan, terutamanya semasa perayaan berbanding makanan lain. Daun kelupis tu istimewanya adalah daripada daun palas yang memberi aromanya tersendiri. Lain daripada lemang, ketupat lain, rasanya lain. Rindu hati kata orang Sarawak. Kuih tradisional Sarawak iaitu kuih kelupis antara juadah pasti ada bila tibanya Aidilfitri. Malah pembuatannya pula mempunyai teknik-tekniknya sendiri. Anda ingin mengimbau kembali rasa juadah tradisi Sarawak? Jom dapatkan rasa keenakan makan kelupis. Sekian laporan saya Alexandra Lorna bersama jurukamera Charles Joinik untuk TVS. Pukulan beduk atau disebut teter beduk di Bumi Kenyalang sudah menjadi satu identiti terutamanya menjelang Ramadan dan Aidilfitri. Kekuatan yang ada pada tradisi teter beduk membuatkan Hani Hamlin yang pernah tular dengan video teter beduknya pada tahun 2017 sentiasa menyimpan hasrat untuk terus mempertahankan tradisi tersebut. Antara usaha Hani adalah dengan menghasilkan video klip pendek menerusi usaha sama Spetivet. Bagi Haini, tradisi budaya seperti ini wajar diketengahkan bagi mengekalkan hubungan dalam kalangan masyarakat setempat, terutamanya ketika bulan Ramadan, selain memastikan tradisi teter beduk tidak ditelan zaman. Jadi apabila saya melihat benda itu perlu diketengahkan untuk mengimbau kembali untuk menaikkan semangat orang kita, especially di Sarawak nak bila raya beduk raya. Beduk kaya. Jadi dengan mengembalikan nostalgia macam ni, jadi walaupun dalam keadaan masa tu kita dalam keadaan pandemik, orang nak keluar asyik berani, orang nak pergi sini asyik berani. Jadi semua dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Tapi apa kiranya apabila kita main beduk, jadi sekurang-kurangnya taubat rindunya. Bagi pengasas Spetivet, Sep Haini, beliau amat teruja dalam penghasilan video tersebut. So dengan bekerjasama dengan pihak korporat, swasta, hotel, iaitu sebuah organisasi yang established. Tujuan untuk lebih, so program tu yang konon-kononnya program di kampung-kampung saja jadi lebih megah. And untuk jadi sebuah video tourism sekali lah, video pelancongan. I think that's the perfect time to remake video tu. And selain normal takbir, bidok saya dah. So this is the opportunity lah. Sesi penggambaran telah pun bermula dan akan ditayangkan menjelang Aidilfitri di laman Facebook dan YouTube miliknya Rabu hadapan. Menerusi video tersebut, diharap juga mampu mengubat perasaan rindu anak Sarawak di perantauan yang tidak dapat pulang beraya bersama ahli keluarga. Beralih ke perkembangan sukan. Seorang lagi atlet kelahiran Sarawak mengharumkan nama negara selepas Pandalela Renong merangkul kejuaraan pada Piala Dunia FINA baru-baru ini. Atlet Paralimpik Kebangsaan Boni Bunyau Gustin membuktikan prestasinya di tahap yang terbaik untuk kejohanan Paralimpik Tokyo apabila berjaya meraih pingat emas di kejohanan Piala Dunia Powerlifting Paradunia di Bangkok, Thailand. Atlet kelahiran Kuching berumur 20 tahun itu berjaya melakukan angkatan seberat 226 kg untuk meraih pingat emas dalam kategori lelaki atas 72 kg. Pencapaian itu jelas bertambah baik berbanding angkatan 207 kg yang dilakukannya untuk memenangi 2 pingat emas di kejohanan Powerlifting Paradunia 2019 di Nur Sultan, Kazakhstan. Juara Paralimpik London 2012 Nadir Moradi dari Iran merangkul pingat perak dengan angkatan 204 kg, manakala Alexandra Daskov dari Kazakhstan di tempat ketiga 140 kg dalam kejohanan yang disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi Powerlifting Paradunia. Jurulatih Powerlifting negara Jamil Adam berkata persembahan Boni amat menggalakkan ke arah Paralimpik Tokyo yang dijadualkan pada 24 Ogos.
Sekejap di atas, sekejap di bawah. Itulah situasi kehangatan Liga Perdana Malaysia 2021 apabila pasukan Sarawak United FC dan pasukan Negeri Sembilan FC dilihat saling merampas takhta Liga. Sarawak kembali ke puncak selepas merakam kemenangan ke atas Kelantan United FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu dengan keputusan 3-2. Pemain tengah Sarawak United Kristi Jayasilan membuka tirai jaringan pada masa kecederaan babak pertama. Kelantan United FC menyamakan kedudukan menerusi jaringan sendiri pemain pertahanan Stewart James Wilson Wak pada minit ke-58. Giliran tuan rumah pula berada di depan muncul melalui jaringan pemain import Alfusaine Gassama pada minit ke-68. Namun kedudukan itu tidak kekal lama apabila Sarawak United FC bingkas menjaringkan gol penyamaan menerusi penyerang Nur Syahrul Idlan Talaha 3 minit kemudian. Penyerang gantian Abdul Rahim Abdul Razak muncul wira pelawat apabila menyambut masuk gol kemenangan Sarawak United FC pada minit ke-80 untuk membantu pasukan Sarawak mara ke persada Liga dengan 23 mata. Sekian saja utama malam ini. Terus patuhi SOP dan kekalkan jarak 1 meter anda. Baik, Pris. Bagi mengakhiri utama pada malam ini, saksikan visual pameran karya seni ukiran zaman Rom dan Yunani di Itali. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Priscilla John. Salam hormat dan selamat malam.